sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Ilah, kerana dengan limpah kurnia-Nya lah kita dapat bersama-sama hadir pada malam ini untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya dengan melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan ramai manusia hari ini sibuk dengan kehidupan dunia, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kehidupan kita, keluarga kita, terusnya masyarakat yang kita tinggal di sini. Mudah-mudahan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ini kita bersama-sama untuk menyambung lagi kuliah pengajian kita pada malam ini berkenaan kitab Huru-Hara Kiamat. Jadi alhamdulillah separuh dah kitab kita malam ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Taala permudahkan kita ni mempelajari agamanya, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, kerana kehidupan kita di dunia ini hanyalah sekadar persinggahan sahaja. Kita hadir dunia ni tuan-tuan sementara sahaja. Hari ini kalau kita lihat ramai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara mara kita telah pun pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan kita pula akan menyusul mereka suatu hari nanti. Walau bagaimanapun keadaan kita, walau sihat bagaimanapun kita hari ini, kita pasti juga akan menyusul mereka kemudian hari. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya dalam mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bertemu dengannya pada suatu hari nanti insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung lagi pada muka surat 308. 308. Baik, kita ambil sedikit yang minggu sudah, kita ambil sikit. Jadi kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam di mata para saksi. Para saksi ni siapa tuan-tuan? Mereka yang berada di Yaumul Mahsyar, mereka yang berada pada hari kebangkitan tersebut. Itulah saksi-saksi. Segala umat yang ada daripada ketika mula Nabi Adam sehinggalah manusia yang terakhir, semuanya akan menjadi berada di mahsyar, yang telah pun datang dan pergi, yang sedang berada di atas bumi ini, dan yang belum lagi datang dan juga akan bersama juga. Itu kemuliaan Nabi Ibrahim. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Artinya, dan kami berikan kepadanya, yakni Ibrahim, kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Di dunia ni tuan-tuan, kalau kita baca sirah Rasul, sirah Nabi lah, sirah para Nabi lah, Qisasul Anbiya. Qisasul Anbiya ni kisah-kisah Al-Anbiya, Nabi-Nabi lah. Dalam tulisan Ibnu Katsir juga tuan-tuan, Ibnu Katsir juga ada menceritakan berkenaan dengan Qisasul Anbiya. Ibnu Katsir ni rujukan tuan-tuan, dia ni ulama muktabar juga. Ibnu Katsir ni yang kita baca ni, kitab dia ni, Ibnu Katsir ni, Ibnu Katsir ni terjemahan lah ni, baca ikut Arab kan, pening juga, saya pun pening. Jadi dia ada juga menulis kisah berkenaan dengan Qisasul Anbiya, dan di situ menceritakan kisah Nabi Ibrahim ni banyaklah, ketika baginda Nabi Ibrahim ni dilahirkan di zaman Raja Namrud. Raja Namrud ni kita tahulah, dia ni raja pertama di dunia ni, dia ni raja pertama, Namrud ni. Selepas kepada peristiwa Nabi Nuh, peristiwa Nabi Nuh ni, kemudian anak-anak Nabi Nuh ni, dan dia ni orang yang pertama menjadi raja lah. Dia ceritakan dalam
Ibnu Katsir menceritakan ya, dalam kisah Al-Anbiya. Dan Raja Namrud ni seorang raja yang sangat zalim lah. Mereka ni dulu tuan-tuan umur panjang. Ya, umur panjang. Umur sampai 400 tahun. 400 tahun, 500 tahun. 80 tahun tu beranak biasa lah. Ya, 80 tahun ya, biasa. Kita hari ni umur 40 tahun beranak malu dah rasanya. Malu sangat dah rasanya. Tak. Jadi kalau kita tengok perbandingan umur orang-orang dahulu, memang berbeza lah. Jadi kalau kita kata umur 80 tahun beranak, kita duk fikir zaman kita 80 tahun mana 80 tahun zaman kita beranak tuan, masuk Guinness Book of Record. Ya. Jadi zaman dulu biasa, zaman dulu biasalah. Jadi Allah Ta'ala dia bagi kepada Nabi Ibrahim ni hasanah, dunia hasanah. Hasanah ni macam mana tuan-tuan? Kebaikan yang macam mana? Kebaikan yang banyak lah. Kebaikan yang banyak. Nabi Ibrahim ni dia yang menghapuskan berhala. Berhala ni pada zaman Namrud ni dia yang menghapuskan berhala. Kemudian Nabi Ibrahim juga yang mengalahkan Raja Namrud. Dia juga yang mengalahkan Raja Namrud. Nabi Ibrahim ni juga dia yang membina Baitul Atiq, Baitullahil Haram. Dia bersama anaknya Nabi Ismail ikut perintah daripada Allah. Perintah daripada Allah. Dia yang membina Baitullahil Atiq ni kita panggil Kaabah lah. Ya, rupanya permulaannya tak samalah pada hari ni kan. Tapi asasnya tapaknya Nabi Ibrahim lah yang memulakan. Ya. Banyaklah ya. Nabi Ibrahim ni manusia pertama yang berkhatan. Berkhatan, dia juga orang yang pertama. Dan dia juga yang pertama memakai celana. Celana ni kita katakan seluar. Banyaklah kebaikan-kebaikan dan kehebatan, dan dia juga di antara Rasul Ulul Azmi ya, yang menerima banyaknya ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ujian dia ya, berperang dengan Raja Namrud. Tu bukan senang tuan-tuan. Raja Namrud ni umur berapa? 400 tahun, 300 tahun masa tu. Ya, lama dah dia dikatakan 400 tahun tu dia jadi raja. Lama dia jadi raja tuan-tuan, dan raja yang sangat zalim. Bila dia dengar perkabaran ya, kisah dia ketika mana matahari ni ditutup oleh kegelapan ketika itu. Jadi Raja Namrud ni panggil orang-orang tukang sihir dia, dukun-dukun dia untuk menilik apakah kejadian. Sebab pada tahun tersebut ramai rakyat dia mati ya. Ramai rakyat dia mati. Dia kata tukang tenun dia, dukun-dukun dia apa, bahawasanya akan lahir seorang lelaki yang akan mengalahkan engkau. Jadi dia bunuh semua anak-anak lelaki. Ni di antaranya bukannya kisah macam kisah Nabi Musa jugalah. Ya, Firaun bunuh anak-anak lelaki. Raja Namrud pun sama sampai dia tak bagi ya, suami isteri bersama ya, dia tak bagi. Takdir Allah Taala, ayah Nabi Ibrahim ni berada di mana ni, di istana Namrud juga. Ya. Maknanya lahirnya Nabi Ibrahim ni di kalangan orang-orang Raja Namrud juga. Ya. Dan dia Nabi Ibrahim ni mengalahkan Namrud. Dan di antara ujian juga adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim ni meninggalkan isteri kesayangan ni dan bersama anak yang baru dia lahir ya, di lembah Wadi ya, di Makkah ya. Anak dia Nabi Ismail lah ya, Nabi Ismail dan Siti Sarah ke Siti Hajar, Siti Sarah. Kemudian di antara lagi ujian kepada Nabi Ibrahim ni, Allah Ta'ala perintahkan menyembelih anak
anak dia sendiri, iaitu anak kesayangan dia lah, Nabi Ismail. Ini di antara dugaan-dugaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berjaya melepasinya. Kita ni tuan-tuan, kalau terima satu ujian pun tak ada ya. Marah saja lah ya. Hari ni orang marah saja tuan-tuan, marah saja ni. Pening kepala kita menengok ya. Jadi belum ujian yang besar macam ni lagi. Memang hanya para Nabi je yang Allah Ta'ala uji macam ni, kerana Allah Ta'ala tahu Nabi dia mampu untuk mengatasi ujian ini. Allah Ta'ala bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Ta'ala tu tak akan membebankan seorang tu melainkan dengan kadar dia sendiri. Baik. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah berdiri di antara kami seraya berpidato. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang. Kemudian baginda membaca firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Artinya sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Maknanya tuan-tuan, kita ni lahir atas muka bumi ni dulu semuanya lahir tanpa pakaian. Bayi yang lahir daripada rahim ibu dia, semuanya Allah Ta'ala lahirkan dalam keadaan tidak ada pakaian. Walau kaya mana sekalipun dia, mak ayah dia ketika itu, anak raja ke, anak apa, Rothschild ke, hak kata kaya sangat, lahir anak dia tak berbaju, dia sendiri pun lahir tak ada pakaian, tidak ada apa-apa. Lepas tu barulah mak ayah dia ambil lah, nurse ambil lah, tok bidai, mak bidai apa semua ambil, barulah balut dengan pakaian. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya, dan kita akan diulangi lagi tuan-tuan ya. Penciptaan kita ni akan diulangi lagi, maknanya kita akan keluar daripada bumi mahsyar nanti dalam keadaan tidak berpakaian juga ya. Dalam keadaan tidak ada pakaian. Ketika itu dalam hadis mafhum daripada hadis, Siti Aisyah bertanya kepada baginda Nabi SAW, dia kata alangkah malunya ketika itu ya, kita tak berpakaian. Lalu dijawab oleh baginda Nabi SAW bahawa ketika itu manusia sibuk dengan urusan masing-masing. Sibuk dengan urusan masing-masing tuan-tuan, tidak ada masa nak bicara hal orang ni ya. Okay, tak ada alas kaki, tak ada alas kaki dan telanjang. Tak ada alas kaki ni maknanya tak ada apa-apalah, senang ceritanya ya? Tak ada apa-apalah. Kita ni kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah ya, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan asal kejadian kita. Sesungguhnya sabda baginda, makhluk yang pertama sekali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya akan didatangkan beberapa orang dari umatku, namun mereka kemudian dibawa ke arah kiri. Oleh kerana itu aku berkata, ya Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Allah Subhanahu wa taala membantah, sesungguhnya kamu tidak tahu bid'ah-bid'ah yang telah mereka adakan sepeninggalan kamu. Okey, baik. Ini makhluk pertama sekali yang diberi pakaian adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim ni adalah makhluk pertama yang Allah Ta'ala bagi pakaian. Maknanya makhluk pertama Nabi Ibrahim, lepas tu barulah Rasulullah. Tapi tidaklah ianya menjatuhkan martabat seseorang Nabi. Dia tidak menjatuhkan kemuliaan seseorang Nabi. Hanya senya Nabi Ibrahim ni dia diberi dahulu. Dan kita tidak boleh membeza-bezakan antara Nabi. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat berapa lupa pula dah. Dia kata kita tidak boleh membeza-bezakan Nabi. Tidaklah maknanya
kerana Nabi Ibrahim diberikan pakaian dulu akan menjatuhkan martabat kerasulan rasul-rasul yang lain, tahu? Hanya dia diberi dahulu. Dia begitu. Baik. Kemudian ada beberapa orang dari umatku, maknanya daripada sahabat-sahabat Nabi ni sebenarnya, ya. Mereka ni ingin datang ke arah Nabi, lalu mereka dibawa ke arah kiri. Kerana mereka itu apa? Mereka sahabat-sahabat kan. Ada antara sahabat Nabi, tuan-tuan. Sahabat Nabi ni ada juga yang keluar daripada agama Islam. Sahabat Nabi ada yang sahabat yang baik. Ada kisah dia ni memang baik betul dengan Nabi. Tapi bila Rasulullah SAW wafat, dia ni berpaling, ya, kembali kepada ajaran asal dia. Jadi rugilah dia. Rugi dia, tuan-tuan. Kerana apa? Allah Ta'ala bagi tahu, sungguhnya kamu ni ya Muhammad tidak tahu bid'ah-bid'ah yang telah mereka adakan sepeninggalan kamu. Maknanya bila Rasulullah wafat, mereka ni kembali kepada ajaran mereka, ajaran nenek moyang mereka yang asal. Aku pun berkata seperti yang dikatakan hamba yang soleh, Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in nu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Artinya, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan di atas segala sesuatu. Jika engkau menyeksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, ini adalah doa daripada Nabi Isa. Doa Nabi Isa kepada umat dia. Nabi Isa apa pada umat dia? Kalaulah ya Allah itu aku, engkau seksa mereka ni hamba. Tapi kalau engkau ampunkan mereka ni, mereka pun hamba. Maknanya doa tu tertakluk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilafazkan juga oleh Rasulullah SAW seperti dinyatakan dalam surah Al-Maidah ni. Maknanya ada di antara sahabat Nabi ni yang berpaling ketika Rasulullah SAW masih ada, mereka ni ikut taat kepada baginda Nabi. Apabila Rasulullah wafat, mereka ni kembali berpaling. Dan kalaulah Allah Ta'ala nak seksa mereka, mereka ni hamba Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan mereka, mereka ni tetap hamba Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan, sesungguhnya mereka selalu berpaling ke belakang, berbalik ke belakang, yakni murtad. Baik, orang murtad ni tuan-tuan, ya, murtad ni bila dia keluar daripada ajaran Islam, ya, kita kira dia murtad lah. Irtaddu, maknanya murtad, telah keluar daripada agama Islam. Dan mereka ni bila dia menyerang balik agama Islam, mereka ni boleh dibunuh. Kalau ikut undang-undang kanun jenayah ni, mereka ni boleh dibunuh. Orang-orang yang tidak Islam, kemudian dia keluar, kemudian dia menyerang balik Islam, dia boleh dibunuh. Sebab itu kalau dalam di negara-negara macam Pakistan ke benda, mereka ni ekstrim sikit. Kalau yang murtad-murtad ni memang tak ada lah. Macam Salman Al-Farisi apa semua tu, memang teruk lah tu. Memang mereka ni kira bunuh je. Diserang balik kepada ajaran Islam. Padahal dahulunya mereka ni Islam. Baik, Rasulullah SAW menyebutkan pula tentang Nabi Musa AS berserta kemuliaan dan keagungannya pada hari kiamat, dan juga bahawa pengikutnya dan umatnya sangat ramai dan tersebar di mana-mana. Nabi Musa ni di antara Rasul Ulul Azmi juga, ya? Di antara Rasul Ulul Azmi yang banyak menerima ujian dan banyak menerima fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian lah, ujian, ya? Dan umatnya pun ramai, ya? Umatnya ramai, ya?
Sebab itu tuan-tuan, sampai hari ini masih ada lagi yang mereka ni mengaku mereka ni umat Nabi Musa. Masih ada lagi, ya. Kalau pendeta-pendeta Yahudi tu dia kira dia ni beramal dengan kitab Nabi Musa lagi. Ya, masih lagi kuat, ya. Sampai hari ini. Baik, dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimtah wa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala Allah hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalikal fawzul azim." Artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sembahan selain daripada Allah?" Lalu Isa AS menjawab, "Maha suci engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau." Baik, kita sentuh sikit ni. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai Isa putra Maryam," ya. Ketika mahsyar ni tuan-tuan, ya, ketika mahsyar ni Rasul akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tuan-tuan, kita pun akan ditanya. Rasul pun tanya. Sedangkan Rasul ni tuan-tuan tak tanya tak apa. Tak tanya tak apa. Ya, Rasul ni, Nabi-Nabi, tak tanya tak apa. Tapi Allah Ta'ala tanya juga. Isa pula, Isa putera Maryam. Dia kata, adakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sembahan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakan. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Jadi tuan-tuan, hari ini, yuk kita tengok hari inilah. Hari ini betapa ramainya manusia yang mengatakan Isa itu Tuhan. Isa itu anak Tuhan. Isa itu daripada jenis Tuhan. Jenis Tuhan. Ya. Kalau kita tengok penyembahan orang-orang Kristian lah, Kristian ni dia pun ada banyak juga tuan-tuan. Dia ada Kristian Ortodok lah, Kristian Katolik lah, Kristian Protestan lah, macam-macam. Tapi mereka ni fahaman mereka sama. Ya, begitu juga fahaman orang Kristian lah. Mereka tetap mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan. Ya. Allah tu Tuhan, dia percaya tuan-tuan. Tapi Isa ni tetap juga anak Tuhan, daripada kalangan Tuhan. Jadi Allah Ta'ala tanya Nabi Isa ketika itu di hadapan seluruh makhluknya, adakah engkau pernah mengatakan, wahai Isa? Isa kata, aku kata apa yang layak aku katakannya. Dia kata maha suci engkau. Dia kata maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya.
Untuk apa? Untuk menafikan seluruh umat-umat yang mengatakan, mendewakan Nabi Isa ni sebagai Tuhan dia. Tapi kita pelik juga tuan-tuan ya. Ketika itu mereka juga yang pergi tangkap Nabi Isa ni nak bunuh dia. Dah. Ya, kita tengok yang apa ni, Nabi Isa bersama Al-Hawariyun tu kan. Mereka ni juga pergi nak tangkap Nabi Isa ni, nak bunuh Nabi Isa. Lepas tu dia pergi sembah pula. Kerja siapa ni tuan-tuan? Sebenarnya ni adalah kerja pendeta-pendeta dia. Pendeta-pendeta Nasrani. Mereka ni dah tak ada model dah. Sebab Nabi Isa dia dah tak ada apa. Jadi apa nak buat? Kita kata Nabi Isa naik apa ni? Anak Tuhan lah. Senang. Senang gitu. Dan mereka ini ya, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, maka setelah engkau wafatkan aku, yakni angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini di antara kalam Nabi Isa lah ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini adalah satu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar-benar kebenaran mereka, orang-orang yang benar kebenaran mereka. Maknanya Allah Ta'ala nak menyucikan tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Isa, bahawasanya Nabi Isa ni bukan Tuhan. Nabi Isa ni bukan Tuhan. Nabi Isa ni adalah Rasul, utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala berkuasa menjadikan Isa tanpa bapa. Sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam tanpa bapa dan tanpa ayah, begitulah Allah Ta'ala boleh menciptakan Isa tanpa bapa, hanya ada ibu sahaja. Itu sebenarnya nak menceritakan kepada manusia ya. Dan Nabi Isa ni banyak kelebihan tuan-tuan. Dia daripada kecil lagi dah, dia dah boleh berkata-kata dalam buaian. Dah boleh cakap dah tuan-tuan. Dalam buai tu boleh cakap dah. Ya, dia boleh menyembuhkan penyakit sopak, penyakit buta, kusta, dia boleh sembuhkan. Kemudian banyaklah dia boleh mengetahui apa yang ada di rumah seseorang, apa yang tersembunyi. Dia boleh tahu tuan-tuan. Nabi Isa ni seorang Nabi yang tak ada rumah. Dia tak ada rumah. Dia hanya ada tongkat satu. Pakaian dia. Dia tidur di bawah pohon-pohon yang besar. Nabi Isa ni. Zuhud. Sangat zuhud dengan dunia. Itu kehebatan Nabi Isa AS. Sehingga sampai tahap orang-orang Nasrani ni, bila dia kata Nabi Isa ni anak Tuhan, semua percaya. Sampai tahap macam tu. Dan fahaman itu sehinggalah hari ni, sehingga ke zaman kita ni. Zaman kita ni pun orang-orang Kristian ni mendewakan, menyatakan Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Dia kalau pergi jumpa kita tuan-tuan, dia buat macam ni. Ni lambang dia tuan-tuan. Ni lambang Trinity dia. Jumpa. Saya pernah jumpa lah. Jumpa. Saya pelik lah. Dia pula buat ni. Buat gini gitu. Buat gini. Dia pula ni. Rupanya Trinity dia. Maknanya Tuhan ayah, Tuhan mak, dia satu lagi. Tuhan ibu dia. Trinity dia. Jadi mereka ni kadang-kadang tu, dia pun tak percaya pada agama dia tuan-tuan. Ajaran dia pun pergi semayang juga tuan-tuan. Tak semayang. Gereja ada banyak tapi tak pergi dia. Tak pergi dia. Tak semayang mana. Kalau di di Sibu dulu, saya dulu di Sibu Sarawak. Ramai orang-orang Kristian lah. Ramai Kristian. Dia ramai Cina Kristian. Kemudian dia Iban Kristian. Melanau Kristian pun ada jugalah. Tapi yang ramainya Iban lah. Iban ni dia kebanyakannya Kristian lah. Kemudian tidak beragama. Mereka ni bukan semayang lah tuan-tuan. Doa je. Sebab dia tengok negara-negara Eropah ni maju.
ya, maju bagi dia masuk Kristian tu maju lah, bagi dia hebat lah. Macam dia masuk Kristian tu dia kira modern lah, padahal kita tengok dia pun kita tahu kita tahu keadaan dia macam dengan rumah panjangnya apa semua ya, hidup dalam keadaan macam tu. Tapi bila dia masuk Kristian dia pakai nama-nama Michael nama modern lah. Maknanya dia tu kira maju lah bila berada di keadaan tu, berada dalam agama Kristian ni, dia rasa agama Kristian ni maju ya. Sedangkan dia tak hidup pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ni tuan-tuan sangat maju sampai kepada orang Eropah ketika itu datang ke Palestin ni buat haji. Pelik dia tengok dengan orang Islam ketika itu, terlalu maju ya, terlalu maju. Tapi kita cerita zaman dulu kalau kita cerita sejarah ni memang betul tuan-tuan. Tapi sejarah hakikatnya hari ni umat Islam dah ke belakang lah ya, dah ke belakang kerana sikap umat Islam tu sendiri. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan dan kesalahan dalam menyampaikan isi kuliah itu. Jadi kita tangguhkan dulu kuliah kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis dan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.